Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dan rakan-rakan sekelas dikasihi, kami dari kumpulan 8 diwakili oleh saya, Hafizah binti Sairan, Nur Emilia, Nurin Batisha dan Nurul Anis Malik. Kami akan membentangkan tajuk 5 iaitu rukun negara dan hubungannya dengan pembentukan warga negara beradab di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat pelbagai kaum, agama, kebudayaan serta mengamalkan cara hidup berbeza. Keharmonian masyarakat serta pembinaan sebuah masyarakat Malaysia yang sejahtera akan terhasil sekiranya masyarakat sentiasa bersatu padu, bermaruah dan berwawasan. Asas kerukunan hidup bermasyarakat ialah pemufakatan dan perpaduan yang melambangkan wujudnya kesatuan hati. Di negara kita, kerajaan telah mengubal rukun negara sebagai falsafah, etika dan ideologi negara. Seharusnya setiap rakyat Malaysia memahami latar belakang, objektif dan prinsip rukun negara itu. Rukun negara adalah satu sistem kepercayaan kebangsaan Malaysia. Dengan kata lain, kita menggunakan rukun negara untuk mempamerkan kepribadian kita sebagai rakyat Malaysia yang bersatu padu, bukan sahaja berhemah dari segi susilannya, tetapi juga yang unik kerana berjaya mendukung asas kepribadian masyarakat yang beradab. Antara matlamat rukun negara ialah mewujudkan masyarakat ke arah mencapai perpaduan lebih erat selain menjadikan masyarakat yang beradab di Malaysia. Dengan berbuat demikian, keharmonian sosial masyarakat dapat dijaga dan nilai murni dapat diterapkan dalam diri seseorang individu. Tamsilnya, masyarakat dapat berinteraksi dan bersosial sesama sendiri dengan penuh tata susila dan kesopanan. Secara tidak langsung, rasa hormat antara satu sama lain akan lahir apabila mereka memahami bahawa rukun negara adalah satu pembentukan yang dapat membentuk warga negara yang beradab. Bagi mencapai matlamat ini, digariskan 5 prinsip rukun negara yang perlu difahami dan dihayati setiap lapisan masyarakat. Bahagian ini saya akan memberikan kepada Emilia untuk beliau menerangkan lebih lanjut. Tapi sebelum itu, mari kita menonton video pendek yang disediakan. Papa tahu tak rukun negara tu apa? Mestilah kebenaran tahu. Kita kan rakyat Malaysia. Ada 5 prinsip dalam rukun negara kita. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Syabas wahai anak muda. Mari kita amalkan ke-5 prinsip rukun negara. Demi perpaduan negara kita. Baiklah, pastinya anda telah melihat video yang telah dimainkan sebentar tadi, iaitu 5 prinsip rukun negara. Rukun negara dibentuk dengan bertujuan iaitu untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam rukun negara jelas dinyatakan menjadi kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan Malaysia. 5 prinsip rukun negara. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menunjukkan bahawa asas kehidupan beragama adalah prinsip yang amat penting di dalam kehidupan warga negara kita kerana rakyat Malaysia menjadikan agama sebagai pegangan utama dalam kehidupan seharian mereka. Perlembagaan Persekutuan sendiri menyatakan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan dan kepercayaan atau agama lain boleh diikuti secara bebas mengikut kepercayaan masing-masing. Prinsip kepercayaan agama yang positif dan dapat mengembangkan pemikiran luhur dalam perhubungan berbilang kaum serta dapat membina jati diri yang padu dan kuat di dalam diri setiap orang di Malaysia. Setiap penganut hendaklah menghormati agama masing-masing serta semaikan sikap persefahaman dan bertolak ansur sesama sendiri, bukannya menjadikan agama lain sebagai sebuah perdebatan sehingga tercetusnya perlawanan dan musuh sesama bangsa lain. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara.
di negara kita, raja mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan negara. Ini kerana negara kita mempunyai sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan Yang di-Pertuan Agong iaitu YDPA adalah ketua negara. Oleh itu, prinsip taat setia dan patuh kepada raja dan negara merupakan satu faktor yang sangat penting kepada kewarganegaraan negara ini. Setiap warga negara Malaysia mestilah benar-benar setia dan jujur kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara. Di peringkat negeri, rakyat mesti bersumpah taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat tinggal mereka, tetapi semestinya tidak boleh mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong iaitu YDPA. Pemahaman terhadap prinsip ini dapat membentuk bangsa Malaysia yang patriotik dan bersatu padu serta dapat melahirkan rakyat Malaysia yang sanggup berkorban dan berjuang demi keamanan negara. Prinsip yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Prinsip keluhuran perlembagaan merujuk kepada ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Perlembagaan adalah asas penting untuk memastikan keadilan, kerjasama, persetujuan dan kepentingan bersama antara kerajaan, persekutuan dan negeri. Perlembagaan menjamin hak asasi manusia, kebebasan rakyat dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara ini. Setiap warga negara hendaklah menerima dan mempertahankan keluhuran perlembagaan negara. Yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Setiap negara mempunyai undang-undang untuk mengawal selia dan mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram, stabil dan makmur. Oleh itu, keadilan merupakan antara faktor yang penting dalam mengekalkan kedaulatan undang-undang. Hal ini penting untuk memastikan kebebasan asasi semua warga negara Malaysia adalah sama rata. Namun, kebebasan asasi tidak bermakna kita bebas untuk melakukan apa sahaja dalam melanggar undang-undang dan perlembagaan negara. Kita hendaklah sentiasa mengikut dan patuh terhadap undang-undang yang telah disediakan oleh negara dan kita dilarang sama sekali untuk melanggar hukuman tersebut. Jika kita melanggar undang-undang negara, hukuman akan dikenakan dan negara tidak akan aman. Prinsip kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini juga erat kaitannya dengan nilai moral dan etika masyarakat. Prinsip ini harus menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat agar perilaku masyarakat selalu terpelihara dan berkembang dengan kemajuan dan perkembangan peradaban bangsa yang berlandaskan kepada individu, bangsa dan nilai-nilai murni. Setiap warga negara harus tahu untuk menghormati orang lain dan melindungi diri mereka sendiri dan tidak mengajukan soalan sensitif seperti bangsa, asal, bahasa serta kepercayaan agama yang dianutnya. Pemerintah sangat menitik beratkan dalam pembangunan masyarakat yang beradab, disiplin dan bermoral. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan rukun negara. Yang pertama adalah memelihara cara hidup yang demokratik. Dalam negara, kita merupakan satu keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama dan bangsa. Meskipun rakyat Malaysia mempunyai perbezaan bangsa dan budaya, dengan mengamalkan rukun negara, negara Malaysia dapat memelihara cara hidup yang demokratik. Asas kehidupan haruslah diperkuatkan dalam institusi keluarga serta mendapat sokongan daripada pihak kerajaan. Seterusnya, keadilan menjadi tunjang utama. Pentingnya rukun negara. Negara dapat melahirkan warga negara yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama tanpa memandang kepada perbezaan agama dan bangsa. Negara hendaklah berlaku adil dan menjadikan keadilan sebuah perkara yang penting. Oleh itu, hukuman yang sama rata hendaklah diberikan terhadap perilaku jenayah yang melanggar undang-undang. Hukuman hendaklah diberikan mengikut tahap denda yang telah ditetapkan tanpa ada rasa untuk memilih kasih. Oleh itu, pentingnya mengamalkan rukun negara dalam menjadikan negara Malaysia sebuah negara yang adil di dalam undang-undang. Selepas itu, membentuk perpaduan kaum.
Setiap warga negara hendaklah mengangkat sebuah cita-cita dalam membina sebuah negara yang bersatu padu tanpa mengira dan membezakan bangsa dan agama masing-masing. Dengan rukun negara, sikap hormat menghormati dapat diamalkan dalam kalangan masyarakat sekaligus dapat mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat Malaysia. Oleh itu, negara berada dalam suasana yang aman dan makmur apabila wujudnya perpaduan kaum yang sangat erat. Selain itu, pentingnya rukun negara Malaysia kerana dapat membina masyarakat progresif yang akan menjadikan sains dan teknologi moden perkara penting kepada mereka. Masyarakat hendaklah bersifat terbuka dalam mencapai kemajuan bersama dan bersaing di peringkat global di dalam dunia sains dan teknologi moden. Masyarakat hendaklah berfikiran maju dan kreatif dalam dunia pemodenan untuk masa hadapan. Warga negara yang mempunyai peribadi yang kuat serta mempunyai nilai-nilai yang baik pasti berjaya menghasilkan karya dan kejayaan kepada negara sekaligus mengharumkan nama negara. Akhir sekali, membentuk sikap liberal di dalam kalangan masyarakat. Warga negara Malaysia bebas untuk mengamalkan agama serta kebudayaan mengikut adat masing-masing yang seiring dengan perpaduan agama. Setiap masyarakat hendaklah tahu dan belajar tentang perbezaan agama dan kebudayaan yang dimiliki oleh setiap orang amalkan. Haruslah kita hormati tanpa ada rasa mahu bersifat bersaing dan menentang antara perkauman. Masyarakat hendak bersifat terbuka bahawasanya di Malaysia memiliki pelbagai kaum, agama dan bangsa dan kita hendaklah menghormati dalam membentuk sikap liberal dalam kalangan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya, Nurin Patricia Betia Azman, akan membentangkan akibat apabila rukun negara diabaikan dan usaha atau cara menerapkan amalan rukun negara. 5 tahun selepas usaha menjadikan rukun negara mukadimah perlembagaan telah berlalu, pelbagai perkara kini mungkin boleh kita muhasabahkan bersama. Pelacaran kempen ini pada 23 Januari 2017 pada 5 tahun lepas oleh sekumpulan aktivis yang komited dalam memperjuangkan perpaduan kaum ternyata meninggalkan impak yang cukup besar. Sehingga hari ini, usaha tersebut yang mendapat sokongan dan tentangan daripada pelbagai pihak masih relevan untuk diperkatakan. Tentangan yang diberikan terhadap usaha ini juga turut difahami dan kerana tidak mahu mengeruhkan keadaan dan mewujudkan masyarakat yang berpecah belah. Maka pendekatan lain diambil iaitu daripada niat awal menjadikan rukun negara sebagai mukadimah perlembagaan kepada memperkasakan rukun negara melalui kewujudan sebuah akta khas kepada falsafah kebangsaan ini. Sehingga ke hari ini, usaha ini masih lagi sedang giat dijalankan. Kenapa perlunya kita bersungguh-sungguh menjadikan rukun negara sebagai simbolik perpaduan kita? Untuk memahaminya, pertama sekali kita perlu menghayati apa yang dicita-citakan oleh rukun negara dalam matlamatnya dan juga prinsip-prinsipnya. Yang pertama, pengabaian terhadap rukun negara telah menzahirkan implikasi yang negatif, khasnya dalam tata cara kehidupan masyarakat. Kedua, pelbagai tingkah laku negatif dan kebejatan moral berlaku kerana kita tidak berpegang teguh kepada ideologi yang dicipta khas untuk rakyat Malaysia ini. Yang ketiga, serta berlaku ketidakharmonian dalam masyarakat dari isu kecil, membuang sampah hinggalah tidak menghormati institusi beraja. Kita sedang mengalami krisis akibat pengabaian rukun negara dalam kehidupan masyarakat majmuk. Inilah kesannya akibat mengabaikan rukun negara. Ketika usaha rukun negara mukadimah perlembagaan dijalankan, terdapat segelintir pihak yang takut sekiranya rukun negara wujud dalam perlembagaan, maka wujudnya masyarakat yang liberal dan progresif yang akan menuntut hak mereka. Sedangkan liberal yang dimaksudkan ialah tradisi yang liberal dan masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dalam kehidupan. Kesannya,
Pertama, wujud masalah perpaduan dari segi agama dan budaya kaum. Masyarakat kurang mengenali dan memahami kaum yang mempunyai adat resam, bahasa, kesenian dan budaya yang berbeza. Sikap ini menguatkan perasaan buruk sangka dalam kalangan masyarakat serta menghalang pergaulan baik sesama mereka. Dari segi perbezaan politik pula, timbul syak wang sangka antara kumpulan parti-parti politik kerana setiap kumpulan hanya memperjuangkan hak-hak mereka dan kepentingan kumpulan tertentu sahaja. Kedua, hilang nilai-nilai murni dan jati diri. Masyarakat kurang diterapkan dengan nilai-nilai murni seperti berlakunya kes jenayah yang melanggar undang-undang negara. Tingkah laku yang negatif menjadi kebiasaan dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, membuang sampah daripada tingkat atas rumah. Ini membawa kepada lahirnya manusia yang tidak bersopan dan beradab dalam kalangan rakyat Malaysia. Yang ketiga, institusi beraja dijadikan bahan lawak oleh masyarakat Malaysia. Penyebaran video sesuka hati dan dijadikan bahan jenaka dalam media sosial. Perbuatan ini menghina dan mempersenda institusi diraja menerusi media sosial dikhawatiri akan menerapkan prinsip kesetiaan terhadap raja dan negara dalam kalangan rakyat di samping meruntuhkan institusi raja berperlembagaan di negara ini. Isu memperlekehkan institusi diraja kelihatan semakin menjadi-jadi dan masa ini terutamanya di media sosial dengan menjadikan kebebasan bersuara sebagai satu alasan. Seterusnya ialah usaha atau cara menerapkan amalan rukun negara. Yang pertama, cara-cara untuk menghayati rukun negara adalah pertama dengan mengadakan kempen kesedaran. Tujuannya untuk menanamkan dan menghayati prinsip rukun negara dalam diri individu. Masyarakat zaman sekarang tidak mengambil peduli tentang rukun negara dan kesejahteraan negara Malaysia ini. Oleh itu, pihak berkuasa boleh mengambil berat dan mengadakan kempen-kempen untuk memupuk sifat patriotik dalam seseorang. Pihak berkuasa juga boleh mengambil berat untuk memupuk perpaduan kaum dan memastikan rakyat Malaysia mengetahui tentang maksud rukun negara. Sebagai contoh, kempen Cintai Rukun Negara dan Bersama Menghayati Rukun Negara. Yang kedua, melalui pendidikan ialah dari segi sekolah, pusat pengajian tinggi dan lain-lain. Contoh di sekolah ialah dengan melalui penerapan prinsip rukun negara dalam mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan pendidikan moral. Ianya untuk memastikan warga pendidik khususnya para pelajar dapat memahami dan menghormati prinsip rukun negara. Para guru-guru di sekolah juga mesti mengambil berat dan mengajar tentang kebaikan rukun negara dan maksud untuk para pelajar. Para guru juga boleh mengadakan kuis atau sesi soalan tentang rukun negara. Nombor 3. Tujuan peranan media massa untuk memastikan masyarakat mengetahui tentang kepentingan rukun negara dan menghayatinya. Media massa elektronik seperti televisyen dan internet boleh menyiarkan iklan atau program yang memberi kesan kesedaran kepada penonton untuk menghayati prinsip rukun negara. Media massa bercetak seperti akhbar atau majalah boleh menerbitkan artikel tentang kepentingan menghayati prinsip rukun negara. Sebagai contoh surat khabar, iklan televisyen dan lain-lain. 4. Ibu bapa bertanggungjawab mendidik anak-anak mereka supaya memahami dan menghayati prinsip rukun negara. Hal ini bagi memastikan anak-anak faham dan patuh serta menghayati rukun negara sejak dari kecil hingga dewasa. Seperti kata pepatah, kalau hendak melentur buluh, biarlah dari rebumnya. Tujuannya, anak-anak mesti mengetahui tentang prinsip rukun negara dan mesti mengetahui untuk hayatinya. Masyarakat patriotik bermula dari kanak-kanak.
Sebagai contoh, ibu bapa boleh memberitahu anak-anak tentang cerita negara Malaysia dan menceritakan tentang rukun negara dan langkah-langkah untuk menghayatinya. Nombor 5, kerajaan sememangnya mempunyai tanggungjawab yang besar bagi memastikan rakyat di negara ini sentiasa menghayati prinsip rukun negara. Kerajaan boleh mengambil inisiatif seperti menganjurkan program yang bertemakan rukun negara bagi memastikan rakyat sentiasa menghayati prinsip rukun negara. Sebagai contoh, pihak kerajaan harus mengadakan kempen kesedaran kepada rakyat agar menghayati prinsip rukun negara dengan sepenuhnya. Kempen kesedaran boleh diadakan di semua jabatan kerajaan, sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan. Tujuannya ialah bagi memberikan tahap kesedaran rakyat tentang peri pentingnya rukun negara dalam kehidupan mereka sentiasa mekar dan subur dalam jiwa mereka. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum, saya Nurul Anis akan membentangkan tentang cadangan dan kesimpulan. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Rukun negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Oleh itu, prinsip-prinsip dalam rukun negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Sehubungan dengan itu, cadangan pertama ialah menyambut Hari Rukun Negara bertujuan untuk meningkatkan semangat bersatu padu serta saling menghormati dalam kalangan rakyat Malaysia. Semua pihak termasuk sekolah, institusi pengajian tinggi serta sektor awam dan swasta akan melafazkan ikrar rukun negara secara serentak di seluruh negara. Tujuan utama pelaksanaan Hari Rukun Negara adalah supaya ada satu hari khusus untuk rakyat Malaysia mengingati dan menghayati prinsip rukun negara. Justru, langkah-langkah proaktif perlu diambil bagi menjayakan dan memantapkan lagi Hari Rukun Negara melalui pelaksanaan program sosial. Cadangan yang seterusnya ialah menubuhkan sebuah pasukan petugas bagi menyediakan kandungan dan program jangka panjang iaitu pendidikan rukun negara. Tujuannya ialah supaya rukun negara diserap secara formal dan tidak formal dan dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan medium agar ia benar-benar dijiwai dalam hati secara berkekalan dan berkesan. Semua ini adalah dengan matlamat untuk memperbarui komitmen dan meningkatkan penghayatan rukun negara, termasuklah kefahaman terhadap kepentingan dan peranan institusi yang di-Pertuan Agong. Kesimpulannya, seperti yang kita semua tahu, rukun negara dicipta ekoran daripada rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Tragedi ini telah menyebabkan semua rakyat Malaysia mengetahui betapa pentingnya bersatu padu dan hidup dengan aman, damai serta dapat menghindari sifat curiga mencurigai antara satu sama lain. Oleh itu, kewujudan rukun negara ini menjadi satu titik permulaan ke arah pencapaian perpaduan dalam kalangan semua etnik di Malaysia. Mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, bermuhibah tanpa mengira kaum serta saling menghormati di antara satu sama lain. Rukun negara ini adalah asas dalam kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah berpegang teguh dengan rukun tersebut. Sekian, terima kasih.